Alhamdulillah kita bersiaran ya secara maya melalui platform StreamYard secara langsung di Facebook My Insani, Yayasan Tahfiz An-Nisa, Imarah Masjid dan lain-lain untuk perkongsian umum. Dan seperti yang Ustaz sebut, kita ada tetamu undangan khas kita di Imarah malam Jumaat ini, ialah mohon kita berkenalan dengan Ustaz Al-Fadil Ustaz Muhammad Hairi Rosman, ya, pengerusi Persatuan Belia Masjid-Masjid di wilayah Persekutuan. Apa khabar Ustaz Hairi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik Pak Rahmat kan. Terima kasihlah kerana mengundang kami ke platform kali ini, insya-Allah. Terima kasih Ustaz dapat meluangkan masa bersama kami di sesi Imarah malam Jumaat ini. Ya, semoga seperti Ustaz Umar dah sebut, mungkin kita panggil looking forward, ya. Bahasa Jawa dia looking forward untuk mendengar sedikit perkongsian daripada Ustaz Hairi dalam audio kita bahas. Tapi sebelum tu mungkin sedikit takruf dan juga tugasan harian Ustaz lah di dalam Persatuan Belia Masjid ni. Nampak besar wilayah persatuan ni, tempat yang besar, ya. Jadi mungkin sedikit takruf berkaitan aktiviti itu dipersilakan ya Ustaz. Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rahmat kerana memberi ruang kepada kami untuk kongsikan sedikitlah berkenaan dengan Persatuan Belia Masjid Wilayah Persekutuan. Jadi kami ini merupakan NGO yang berdaftar di bawah Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia, ROI Kementerian Belia dan Sukan, berdaftar pada tahun 2009 lah. Jadi dari sudut aktivitinya memang untuk mengimarahkan masjid, mengajak belia-belia untuk mengimarahkan masjid. InsyaAllah. Keahlian kami tak ramai, tak sampai 100 orang. Yang aktif pun separuh daripada itu saja. InsyaAllah. Tak perlu ramai. Yang penting ada program yang bergerak, yang boleh memberi impact, insyaAllah, dengan niat yang ikhlas, dengan kaedah yang sesuai, yang lebih bersifat cakna kepada kepribadian, kepenjadian, bagaimana organisasi, terutamanya masjid, ya. Di sini lihat konteks masjid itulah, insyaAllah. Dan mungkin di sini kita pun mungkin yang baru pertama kali dengar, inilah dia wujudnya Persatuan Belia Masjid, ya, untuk wilayah Persekutuan, 100 ahli, tapi insyaAllah lepas ni kita boleh dapatkan lebih ramai. Dari mana segala perkongsian yang Ustaz sebut tadi, program-program yang dilaksanakan dan bagaimana kita boleh menggerakkan lagi, ya, mengimarahkan lagi masjid melalui aktiviti di program dia. Jadi saya percaya ada sedikit perkongsian yang ingin kita tetapi pada malam ini. Mungkin dengan ini saya sediakan, persilakan, ya, Ustaz Hairi Rosman berkaitan dengan perkongsian berkaitan dengan tadabbur amali kita. InsyaAllah dipersilakan ya Ustaz. Terima kasih Pak Rahmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Jadi yang dihormati, yang berusaha Pak Rahmat, ya, Ustaz Omar, Cikgu Mahdi, serta penerbit, dan tidak lupa juga kepada yang kita raikan, ya, para penonton dan juga pendengar yang mengikuti siaran kita ni menerusi FB Live. Ya, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah darinya dapat kita berkumpul malam ni. Dah masuk 5 Syakban Ustaz, ya, 5 Syakban 1442 Hijriah untuk sesi perkongsian yang telah diaturkan untuk kali ini, ya. Jadi terlebih dahululah kita ingin merakamkan jutaan terima kasih serta setinggi-tinggi penghargaan, ya, kepada pihak penganjur Yayasan Tahfiz An-Nisa, ya, My Insani, Imarah Jumaat, ya, kerana sudi memberi ruang dan peluang kepada kami, ya, di pihak Persatuan Belia Masjid Wilayah Persekutuan untuk berkongsi mengenai praktikal tadabbur amali di Persatuan Belia Masjid Wilayah Persekutuan lah. Jadi izinkan saya perkenalkan sekali lagi diri saya. Nama saya Muhammad Hairi bin Rosman, ya, diberi tanggungjawab selaku pengerusi Persatuan Belia Masjid Wilayah Persekutuan. Ya, sebelum ni cuma ahli biasa saja. Jadi apabila saya tengok poster
di Facebook yang nak war-warkan sesi kita pada malam ni, saya rasa ketor kan, sebab tidak pernah meletak title ustaz depan nama saya kan. Saya bukan ustaz, saya baru nak start kan. Kami di Persatuan Belia ni lebih kepada pelaksana kan, yang melaksanakan program-program kebajikan. Okey. Jadi insya-Allah malam ni kita akan berkongsi mengenai praktikal tadabbur amali di peringkat Persatuan Belia Masjid lah kan. Jadi seperti yang kita telah bersembang sebentar tadi kan, ramai yang salah faham kan, ramai ingat Persatuan Belia Masjid Wilayah Persatuan ni di bawah Masjid Wilayah Persatuan yang kat Jalan Duta tu. Kan. Padahal tidak kan. Kami ni dari sudut teritorialnya merangkumi Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Itulah wilayah persekutuan yang termaktub dalam undang-undang negara lah. Okey. Jadi luas teritorinya. Okey. Jadi namun tidak banyak masjid yang kami aktif kan, sebab ahlinya pun tak berapa ramai kan. Okey. Jadi untuk itu perkongsian malam ni kita nak bagikan kepada 3 bahagian. Okay, yang pertamanya pengenalan, yang keduanya kita nak imbas sikitlah berkenaan dengan tadabbur amali, yang ketiganya adalah sedikit perkongsian berkenaan dengan praktikal tadabbur amali di peringkat persatuan. Jadi oleh itu izinkan saya share skrin boleh? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kan. Okey, jadi saya tak boleh control slide saya kan. Okey, tak apa, boleh just klik next. Yes. Okey, jadi untuk Persatuan Belia Masjid Wilayah Persatuan kan, matlamat kita adalah untuk mengimarahkan masjid lah di peringkat belia kan. Belia ni kan, kalau kita ajak pergi masjid kan untuk dengar ceramah, untuk dengar kuliah subuh, memang dia orang tak datang kan. Tapi lihat. Ya kan, tapi kalau kita bagi dia tanggungjawab, kita bagi dia program untuk mereka uruskan, insya-Allah mereka akan datang. Insya-Allah. Okey, sebagai facilitator dan juga urus dia kan, mereka mesti datang insya-Allah. Okey, boleh next. Okey, jadi kita nak imbas sikit berkenaan dengan tadabbur amali. Okey, next. Jadi seperti yang telah dikongsikan oleh 2 minggu lepas kalau tak silap oleh Dr. Nurul Syala, Ustaz Syaril, dan juga Ustaz Syaril kan. Jadi berdasarkan nas kan surah Sad ayat yang ke-29 kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Jadi ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, dan supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Okay, jadi tadabbur ni terjemahan direknya adalah memperhatikan kan. Kemudian menurut ahli bahasa kan, menurut pelbagai lagi lah, semua tu memang menganjur kita untuk memperhatikan kan, mengamati serta memahami. Okey, jadi berdasarkan tadabbur ini kan, berdasarkan petunjuk ini kami di pihak persatuan ingin terjemahkan dalam bentuk tindakan kan. Okey, untuk itu kita tengok next slide. Next slide ni berkenaan dengan sunnah. Okey, just tekan lagi sekali untuk paparkan teks di bawah. Okey, kan, sebab baginda Rasulullah SAW menerima wahyu juga kan. Kita ambil contoh wahyu pertama ni kan, surah Al-Alaq ayat yang pertama kan, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan. Jadi kalau nak dikirakan dia punya kisah, dia punya cerita penurunan wahyu yang pertama ni, saya yakin semua orang tahu kan, dengan berhadapan dengan malaikat Jibril dan sebagainya kan. Tapi persoalan besar yang kita perlu tadabburkan, yang kita perlu perhatikan adalah apa yang hendak dibaca sebenarnya kan. Jadi bila kita perhatikan kan, Allah nak baginda Rasulullah SAW memperhatikan apa yang Allah ciptakan. Okey, baca dan juga perhatikan berdasarkan kondisi, berdasarkan keadaan manusia pada ketika itu. Kan dia kena baca kota Mekah kan. Jadi bila baginda Rasul membaca kota Mekah,
Macam-macam dia nampak kan. Kalau nak disenaraikan perkara mungkarnya memang panjang kan, dengan arak, dengan zina, dengan judi, dengan tanam anak perempuan hidup-hidup pun ada. Kat situ. Jadi bila baginda Rasulullah SAW membaca, bila baginda Rasulullah Iqra, keadaan Mekah ketika itu, baginda confirm lah takut kan. Gila kan. Ya Allah kan, Mekah macam ni rupanya kan. Kan. Dan di zaman itu juga dikenali sebagai zaman jahiliah. Tak ada panduan kan. Semuanya berdasarkan nakli dan juga hawa nafsu. Tak ada panduan ketika itu. Okey, jadi next. Jadi oleh Nabi Kian berdasarkan tadabbur, berdasarkan sunnah apa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Boleh next slide. Sorry ya. Okey, next. Right. Dikeluarkan semua teks. Okey, jadi kita nak perhatikan, kan, kita perhatikan sejak 1427 Hijriah kan. Di mana kami di pihak Persatuan Belia Masjid Wilayah Persekutuan mendapat program tadabbur amali ni menerusi Taklim lah, Institut Tahfiz Al-Quran Lil Muttaqin kan, perkongsian demi perkongsian dibuat kan, supaya kita Iqra, kita baca kan. Ayat yang kita baca tu perlu dipraktikkan, diterjemahkan dalam kehidupan kita kan, atas dasar, atas kalimah Bismillahirrahmanirrahim, mahunya Allah, kehendak Allah itu kan. Jadi bila kita baca keadaan manusia, kondisi manusia hari ni kan, khususnya umat Islam hari ni, macam-macam kita jumpa kan. Kita baca kalau dalam gambar ni yang dikongsikan kepada saya, ada rasuah, ada orang susah, ada pelbagai lagi kan. Ni dalam tempoh PKP, dalam tempoh COVID ni, lebih ramai yang susah, lebih ramai yang jatuh apa kita panggil tu asnaf instant. Tiba-tiba semua jadi susah. Okay. Jadi next. Ya saya. Next. Okay, next. Okay, jadi masalah kita kan, kita dah ada Al-Quran depan mata. So apa kita buat? Untuk itu kan, izinkan kami kongsikan sedikitlah aktiviti Persatuan Belia Masjid Wilayah Persekutuan kan, untuk menterjemahkan kan tadabbur tadi, tadabbur tu kepada tadabbur amali. Kan kita baca petunjuk dalam Quran, kita perhatikan apa yang Nabi Muhammad SAW buat. Kan dia pasti ada tindakan di situ. Pasti baginda Rasulullah laksanakan sesuatu tu berdasarkan wahyu. Okay, next. Okey, jadi nombor 1, ini kita kongsikan yang terkini lah. Terkini yang kami dengan kerjasama Persatuan Belia Masjid Selangor kan, kita laksanakan program pengimarahan masjid secara dalam talian melalui platform kebajikan dan juga ibadah EQ2U. Okay, kita ada platform sendiri yang menerusi platform ini kita harapkan kita kongsikan kepada semua pihak kan, NGO ke, yayasan ke kan, badan kebajikan ke kan, untuk mereka melaksanakan program kebajikan dan juga ibadah menerusi atas talian secara online. Dan kita daftarkan mereka ni secara percuma saja, tak ada charge dikenakan. Alhamdulillah. Supaya mereka semua pun boleh sama-sama untuk melaksanakan program kebajikan. Okay, next. Alright, tadi kalau kita perhatikan yang gambar mula-mula tadi tu, ianya merupakan gambar agihan program kongsi rezeki kepada golongan asnaf di PPR Pantai Ria. Okay, itu dia kan. Okay, ni dekat PPR Pantai Ria. Okay, next. Okay, ni gambar selepas ni adalah yang zoom sikit lah. Jadi collection ni dibuat oleh orang ramai kan, menerusi platform kita lah, platform EQ2U tu kan, di mana mereka mereka akan buat sumbangan menerusi QR code kan, kita sediakan kat situ, dan juga kita ada tabung khusus untuk setiap program supaya kita punya account tu senang untuk kita uruskan. Okay, next. Alright, ini contohnya tabung kebajikan tu kan, kongsi rezeki kan. Kita ada tabung kebajikan siri khusus sebab kita dengan kerjasama Persatuan Belia Masjid Selangor ada payment gateway sendiri. Jadi dengan itu kita tak perlu pening kepala kan apabila duit sumbangan tu masuk kan.
al-maklumlah yang mana yang pernah uruskan persatuan, yang mana pernah uruskan badan kebajikan ni, bila guna satu akaun saja nanti kan dia akan just bagi and then derma and then tulis nama hamba Allah saja kan, tanpa menerangkan dekat situ duit ni nak disalurkan ke mana. Jadi bila Boleh kita audit, huru-hara je bila tu Ustaz kita semak, ya kan, pening untuk Hmm. yang berjaga akaun tu menyusun. Nah. Oleh itu kita ambil inisiatif untuk wujudkan tabung sendiri yang melalui payment gateway kita. Okay, next. Okey, ini adalah contoh yang terkini juga kan. Kita kerjasama dengan Sekrom kan, Sekretariat Universiti Melaya kan, sebuah persatuan pelajar di UM untuk buat program infak dapur asnaf bagi sasarannya sekitar PPR Pantai Ria lah. Okey, jadi kerjasama program ni dia buat secara online. Di mana masyarakat boleh menyumbang menerusi QR code tu. Okay. Dan bila dah cukup nilaiannya nanti, sasarannya kita akan beli barang dan juga buat sumbangan tersebut, insyaAllah. Dan program untuk agihan tu adalah bersama-sama dengan Sekrom di Universiti Melaya serta dari pihak Persatuan Belia Masjid Wilayah. Okay, next. Okay, seterusnya kita juga dah kongsikan platform EQ ni bersama dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Ketika itu dipengerusikan oleh Timbalan Pengarah Operasi. Okay, next. Okay, juga kita dah kongsikan bersama Pusat Wakaf Mawib. Kan? Sebab kita nak belajar dengan mereka dan juga pada masa yang sama kita berhasrat untuk menjadi Al-Qayyim, iaitu ejen wakaf lah bagi Mawib. Okay, supaya kita boleh bantu urus wakaf kat situ. Okay, teruskan. Okay, core business kami sebenarnya adalah ibadah kurban. Kan? Ibadah kurban yang kita laksanakan dengan kerjasama Persatuan Belia Masjid Selangor sejak 2008 lagi. Okay. Persatuan Belia Masjid Selangor ni kira macam big brother kita lah. Dia daftar dulu. Sebab kalau kita ikut negeri pun kan, KL tu kan dalam Selangor kan. Jadi kami dengan Selangor ni memang sentiasa kerjasama. Kerjasama untuk laksanakan program ibadah korban. Jadi untuk ibadah korban ni juga kan, kita boleh untuk contoh macam NGO ke apa kan, mereka boleh buat program ibadah korban menerusi platform EQ2U tu juga. Okay, teruskan. Jadi kat sini kita tunjukkanlah kan, ni last year kan, tahun lepas 1441 Hijriah kan, kita laksanakan ibadah korban mengikut SOP kerajaan. Sembelih di rumah sembelihan kan, kemudian kita kerjasama dengan pelbagai NGO kan, untuk mereka buat agihan lah. Contoh lagi satu adalah sekiranya mereka nak buat aktiviti melapas lagi, tak ada masalah. Nanti bila kakus tu daripada rumah sembelihan sampai ke tempat yang mereka nak buat lapah tu, mereka boleh lapah kan, dan situ senang mereka untuk jaga SOP. Banyak tempat orang asli Ustaz ni kawasan orang asli, kampung orang asli. Betul saya kan. Tahun ni wallahualam lah, sama ada ibadah kurban boleh buat macam biasa atau tidak, kita tak dapat nak jangkakan kan. Namun kita standby kan untuk melaksanakan jugalah ibadah kurban seperti tahun lepas mengikut SOP kerajaan. Jadi kita dah ada pengalaman kan untuk buat ibadah kurban secara norma baharu. Okay. Jadi untuk makluman semua, tahun lepas kita berjaya agihkan daging korban yang telah dinasabkan lebih daripada 490 penasab. 490 penasab kita berjaya agihkan melalui program korban ni. Jadi itu aktiviti kami lah. Dan sekali lagi kita nak kongsikan bahawa program ni bukan kami seorang. Kami memang tak boleh stand alone, kita kena kerjasama dengan pelbagai pihak. Dengan big brother kami, Persatuan Belia Masjid Selangor, memang kita kena kerjasama. InsyaAllah. Okay, alright, next. InsyaAllah. Okay, ini pun samalah gambar kan. Okay, next.
Okey, seterusnya menerusi itu juga kita ada program Bakul Asnaf serta Dapur Asnaf. Ya. Yang ni kita nak tolong kedai-kedai dan juga restoran-restoran yang terjejas kan, terutama yang kecil-kecil ni lah kan, akibat daripada PKP serta COVID. Bakul Asnaf ni saya yakin mungkin ramai dah pernah laksanakan kot kan. Kita beli, kita kumpul buat tabung kan menerusi platform kita ni, dan kita beli daripada kedai tersebut untuk diagihkan kepada asnaf yang terdekat di kedai tersebut. Ni di kedai-kedai di kawasan setempat ya, di kedai-kedai lokasi yang mana wujud kumpulan sasar tu ya, insya-Allah. Ya, betul kan. Secara tak langsung membantu ekonomi tempatan ya, gitu. Tepat sekali Ustaz. Tepat sekali. Jadi kedai-kedai kecil ni, contoh macam bahasa pasarnya kedai Aceh kan. Kedai-kedai kecil ni kita try lah tolong kan, sebab mereka pun bukan macam Tesco, bukan macam Giant kan. Bukan macam besar tu kan, mereka boleh sustain kedai-kedai kecil ni lah. Jadi sama juga untuk Dapur Asnaf kan. Dapur Asnaf ni kita bantu restoran kan, bila dah cukup tabungan tu kita akan beli daripada restoran tersebut dan juga buat agihan kepada asnaf yang terdekat. Rasanya itu saja perkongsian aktiviti kami. Jadi sebagai kata rumusan, jadi kami di pihak Persatuan Belia Masjid Wilayah Persekutuan, kita cuba terjemahkanlah, kita cuba laksanakan dalam bentuk tindakan kan. Bila kita iqra', bila kita baca keadaan masyarakat kita hari ini, kita nampak bahawa mereka memerlukan bantuan. Mereka memerlukan bantuan kan. Jadi usaha kami ni moga-moga dapat meringankan beban mereka kan. InsyaAllah itu adalah yang jelas nampak ada impact di situ kan. Kalau sekiranya memerlukan ataupun kita berhasrat menjadi lebih ramai peserta, lebih ramai ahli, aktiviti yang sebeginilah yang sebenarnya boleh mendekatkan lagi persatuan dengan masyarakat, dan di situ nampak impact kepada masyarakat, insyaAllah. Saya